أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni sekali lagi saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Insya-Allah kita cuba menyambung balik semula kuliah pengajian kita yang kita guna pakai menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17, yang mana malam ini masuk kepada hari ataupun nama kiamat yang seterusnya. Kalau semalam kita baca Yaumut Tammah, hari yang penuh dengan seksa, hari yang penuh dengan azab. Hari ini pula kita akan masuk hari kiamat yang seterusnya yang bernama Yaumus Sakhah, iaitu hari yang seperti mana disebut oleh pengarang kitab ini. Yaumus Sakhah artinya hari keriau, kerana di dalamnya banyak orang yang berkeriau dan menjerit akan bala yang mengenainya. Ni kalau orang utara dia fahamlah keriau tu apa. Keriau ni maksudnya menjerit, terpekik, terlolong dan macam-macam lagi. Kerana apa? Tak henti-henti siksaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita menanti sahabat-sahabat kita mai datang dan sebagainya, jom kita sama-sama dulu istighfar kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita ni yang mungkin ada saki-baki, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit rohani. Umpama penyakit hati itu adalah seperti mana kita sebut selalu, sifat sombong, susah nak menerima nasihat dan teguran. Dan bila ada orang nasihat rasa nak melawan balik dan sebagainya, itu bermakna hati kita penuh dengan sakit. Apa dia lagi? Iaitu kita rasa takabur, rasa besar diri, tak boleh tengok orang lebih daripada kita, sakit hati dengan kejayaan orang. Itu tanda hati tengah tak cantik. Jadi hati ni kena dibersihkan, kena dikelorokkan. Ubat dia tak lain dan tak bukan. Ubat dia adalah istighfar kepada Allah Ta'ala, supaya pelan-pelan Allah Ta'ala buang perangai-perangai buruk dalam hati kita ni, penyakit-penyakit hati kita ni. Sebab al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tu dia tak akan masuk mana-mana hati yang penuh dengan rosak. Rosak sebab apa? Dengan penyakit-penyakit tu. Kita duk simpan lagi sakit tu. Sombong, takabur, ego, tak boleh terima nasihat, teguran ke apa semua. Kita duk simpan, kita duk sayang lagi. Padahal waktu patutnya kita kena buang. Yang duk simpan lagi penyakit tu buat apa? Kita kena buang. Dan cara buang dia adalah istighfar pada Allah. Baik, jom tuan-tuan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa ya hambali rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala kerana menggerakkan hati kita untuk bersama dalam majlis ilmu pada hari ini. Tuan-tuan, hari ini mungkin saya tak dapat nak lama bersama dengan tuan-tuan sebab badan tak apa nak sihat. Rasa macam nak demam pun ada. Tadi petang tadi kena hujan sikit. Jadi saya teruskan kuliah ni malam ni dengan menyambung balik semula apa yang kita berhenti semalam. Semalam kita baca Yaumut Tamah, hari yang penuh dengan siksa, hari yang penuh dengan azab. Hari ini pula kita akan baca Yaumus Sakhah. Apa maksud Sakhah? Hari manusia keriau, hari manusia terlolong terlalang. Betul kata ayat saya tu. Hari manusia terpekik sana, terpekik situ. Hari manusia yang tak boleh tahan kesakitan mereka, mengerang kesakitan. Pasal apa? Kita dah baca banyak kali. Pasal apa? Yaumus Sakhah dikenali sebagai hari manusia keriau, hari manusia terpekik, terlolongkan dan sebagainya. Pasal tak tahan keadaan di padang mahsyar. Kita dah sebut dah banyak kali. Nabi SAW kata, ini hadis tuan-tuan. Nak percaya, percaya, tak percaya, tak apa. Saya dah sebut dah banyak kali. Apabila kita bersembang, bincang tentang alam akhirat. Padang mahsyar, alam akhirat, hari kiamat dan sebagainya. Ini bermakna, apa yang kita cakap itu adalah umurun sam'iyat wal ghaibah, iaitu benda-benda sam'iyat, benda-benda gaib yang kita hanya wajib percaya. Benda-benda gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasul melalui kitab Quran dan hadis dia. Kita tak ada kerja lain. Kita tak disuruh untuk kaji, untuk buat research, untuk cari mana padang mahsyar tu dan sebagainya. Dah. Apa yang kita disuruh oleh Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na, dengar, patuh. Sebab kita dah habaq banyak kali, kalau benda itu benda sam'iyat, benda ghaibat, benda-benda ghaib. Alam barzah, benda ghaib. Hari kiamat, benda ghaib. Padang mahsyar, perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Ini apa? Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan baginya. Hudal lil muttaqin. Kitab tu tak lain dan tak bukan Al-Quran. Kerjanya nak dengan izin Allah boleh bagi petunjuk kepada orang. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang dapat petunjuk daripada Quran ini adalah khusus untuk siapa? Yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada alam ghaib. Nampak tak? Baik, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan solat dan seterusnya ayat-ayat yang seterusnya lah.
Jadi disebut di situ alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka ataupun depa yang beriman kepada alam ghaib. Alam ghaib ni ada. Cuma Allah Ta'ala tak bagi izin kita nampak benda ni. Dia akan bagi peluang kepada kita untuk nampak benda-benda ghaib ini masa bila? Masa akhirat kelak. Maka di akhirat kelak kita akan nampaklah jin, iblis, musuh kita selama ni. Kita nampaklah malaikah. Kita akan nampaklah padang mahsyar tu rupa macam mana. Jadi tuan-tuan, Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirlah apa yang Allah Ta'ala dah cipta. Allah Ta'ala cipta langit, fikir. Allah Ta'ala cipta bumi, fikir. Allah Ta'ala cipta tumbuh-tumbuhan, fikir hak tu. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala cipta haiwan, Allah Ta'ala cipta macam-macam makhluk, macam-macam benda yang Allah Ta'ala buat. Yang ni Nabi kata tafakkaru fi khalqillah. Yang ni hampa boleh fikir. Wala tafakkaru fillah, tapi jangan fikir macam mana Tuhan cipta. Sebab kita tak akan dapat jumpa kaedah bagaimana Tuhan mencipta. Baik. Sebab itu kita dah sebut kaedah apabila kita berbincang, bercakap tentang alam ghaib, hadis-hadis yang bercerita tentang benda ghaib, benda-benda sam'iyat, apa dia? Yakni apabila bertembungnya antara wahyu dan akal. Wahyu siapa punya? Allah. Apa dia wahyu? Quran, hadis. Wahyu, Quran, hadis. Bertembung dengan akal. Akal ni siapa punya? Manusia punya. Akal ini manusia punya. Dan wahyu, bila kita kata maitang Allah, Tuhan kata apa? Innallaha bikulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu kuasa atas segala-gala. Full stop. Stop. Tak boleh dakwa, tak boleh bantah, tak boleh bangkang, tak boleh kata itu, kata ini, kah, kah, apakah dan sebagainya. Pasal apa? Innallaha bikulli syai'in qadir. Allah tu berkuasa tiap-tiap sesuatu, segala-gala. So kalau dia dah kata dia berkuasa atas segala-gala, biar pergi ke Allah lah. Tuhan nak buat lagu mana? Kan? Sebab kita dah sebut dah, kalau bertembung antara wahyu dan akal, wahyu tu Allah. Wahyu kata apa dalam Quran? Amboi pergi bagi bunga kat saya pula. Sabarlah Sat, ni tengah kuliah bagi bunga. Tak apa, terima kasih. Wahyu apa? Tuhan kata, Nabi SAW kata apa? Idza kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibad. Apabila mai hari kiamat nanti, Nabi kata udniyati syams minal ibad. Allah Ta'ala akan bawa turun syams. Allah Ta'ala akan bawa turun matahari minal ibad, dekat dengan kepala manusia. Tuan-tuan boleh percaya yang ni? Tuan-tuan boleh terima hak ni? Kena terima. Sebab ini hadis. Hadis adalah wahyu. Kita pun teringat, macam mana ni? Yang matahari 150 juta kilometer daripada kepala kita pun tak tahan kita nak hidup. Alhamdulillah lah, 2-3 hari ni Gopeng tempat saya hujan tak. Alhamdulillah. Kalau tak hangat, kita tak boleh nak bayang, kita tak boleh nak imagine, 150 juta kilometer pun. Ada yang kena stroke haba, ada yang mati sebab hydrate, badan dia kering, ayak dan sebagainya. Hydrated, ayak dia kering. Bayangkan bagaimana nak hidup di padang mahsyar yang Nabi kata idza kana yaumul qiyamah udniyati syams minal ibad. Apabila mai hari kiamat, Allah Ta'ala bawa turun matahari dekat dengan kepala manusia ni. Qida mailin ammailaini. Kadarnya, dekatnya matahari tu dengan kita tu, Nabi kata apa? Qida mailin ammailaini. Kadar dia 1 mil ataupun 2 mil. 1 mil ataupun 2 mil. Mim ya lam. Ni nak abak cerita tentang syakha. Manusia terpekik-pekik di padang mahsyar. Manusia keyau di padang mahsyar. Tolong sana, tolong sini, kadar sebagainya.
minta tolong sana, minta. Sebab apa? Sebab apa jadi macam tu manusia qiyau di padang mahsyar? Kan Nabi kata, "Udniyati syams minal ibad." Allah Ta'ala bawa turun matahari hampir dengan kepala kita nanti. Ya Rabbana. Hampir dia berapa hampir dengan kepala kita disebut dalam hadis qida mailin awisnain. Kadar dia 1 mil ataupun 2 mil. Perawi hadis ni yang bernama Miqdad. Miqdad ni meriwayatkan hadis ni. Narrated by Miqdad ni. Dia kata apa? La adri ayyul mailaini ana amasafatul ard amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain. Allahu akbar. Faham tak ayat tu? Tak faham. Baik, saya terjemahkan. Miqdad ni yang meriwayatkan hadis ni, dia sendiri bercakap dalam hadis ni. Dia kata apa? La adri ayyul mailaini ana. Saya pun tak tahulah apa maksud Nabi tentang mail tu. Sebab dalam bahasa Arab perkataan mailun, mim ya lam, mailun, ada 2 makna. Tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5, tak ada 6. Macam kita lah, bahasa Melayu pun ada kadang-kadang satu perkataan sampai 2-3 makna. Bahasa Arab pun lagu tu. Ada 2 makna. Amasafatul ard. Dia kata, adakah yang dimaksudkan oleh Nabi itu masafatul ard, perbatuan. Sebab dalam bahasa Arab, perbatuan juga dikenali sebagai mailun. Mailun adalah perbatuan. Sebab apa? Sebab Nabi tak terangkan secara spesifik, secara terperinci. Nabi cakap secara general. Idza kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibad. Bila mai hari kiamat, Allah Ta'ala bawa turun matahari dekat dengan kepala manusia. Kadar dia mailun am mailaini. Kadar dia 1 mil ataupun 2 mil. Full stop. Kan? Nabi pun tak habaq mailun itu perbatuan ke? Ataupun makna yang kedua, Miqdad ni kata apa? Amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain. Miqdad ni kata apa tadi? La adri ayyul mailaini ana. Aku pun tak tahulah apa Nabi kata mailun tu apa. Sebab dalam bahasa Arab ni, bahasa kita ni, mailun tu ada 2. Masafatul ard, adakah yang dimaksudkan oleh Nabi tu masafatul ard, perbatuan. Orang Arab dia panggil perbatuan ni mailun, 1 batu. 2 batu mailaini. 3 batu salasata amyal. 4 batu arba'ata amyal. Katalah dia tanya kita, "Ya Muhammad, kam masafat min baitika ila madrasah?" Nampak tak? Ya Muhammad, kam masafat. Wahai Muhammad, kam masafat. Berapa tempoh lama hudurika min baitika ila madrasah, kedatangan kamu daripada rumah kamu ke sekolah. Kita pun sebut mailaini. Mailaini. Kita pun kata 2 batu. 3 batu salasata amyal. 4 batu arba'ata amyal. 5 batu khamsata amyal. 10 batu asyara amyal. Jadi mailun ni dalam bahasa Arab perbatuan. Orang putih pun pakai mile juga dalam perbatuan. 1 mile, 2 mile, 3 mile, 4 mile, 6 mile. Kan? 6 batu, 5 batu dan sebagainya. Itu bagi negara yang bukan non-British. Dijajah oleh British. Amerika dia pakai mile, M-I-L-E. Merujuk kepada perbatuan. Maknanya orang putih ni dia ambil bahasa Arab punya bahasa. Milo. Baik. Jadi kita dah dapat dah. Pendapat yang pertama kata masafatul ard. Jarak matahari dengan kepala kita nanti masafatul ard. Perbatuan. Maknanya jarak matahari itu sebatu ataupun 2 batu. Baik. Saya cakap pelan-pelan ni supaya tuan-tuan boleh tangkap apa maksud saya. Yang kedua, amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain. Perawi ni tadi, Miqdad ni kata apa? Ataupun makna yang kedua,
Amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain. Batang besi yang orang guna untuk celak mata. Alah, kan celak yang orang bawa balik daripada apa nama Mekah tu, hak jenis serabut tu lah celak yang sunnah. Kan? Bukan celak yang macam pensel 2B tu yang mak andam kita pakai. Kan? Oh, dia pergi tengok pengantin perempuan tu. Allah, Kak Shelly tengok hang punya bulu kening ni tebal no. Mai Kak Shelly buang sikit, tarah sikit. Dia pun tarah bulu kening tu. Lepas tu pergi ambil pensel celak tu. Dia pun pergi lalukih balik bulu kening dia. Sebiji lagu macam Jambatan Pulau Pinang. Bukan yang tu. Kak Shelly, nama Muhammad Rosli tapi panggil Kak Shelly. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah segala. Yang tu bukan celak. Celak yang sunnah hak jenis robok tu. Nak ambil dia kena, nak colek dia untuk kita letak di mata kita, kena pakai satu batang besi. Batang besi itu juga dikenali sebagai mailun dalam bahasa Arab. So, ada tak makna yang kedua, makna yang ketiga, keempat, kelima? No. Not anymore. Tak ada lagi dah. Yang hanya ada dua di sini. Perkataan mailun dalam bahasa Arab sama ada jarak perbatuan ataupun batang besi yang orang guna untuk celak mata. Alright? Jadi di sinilah ulama berbeza pendapat. Bagi yang mereka kata makna pertama masafatul ard, perbatuan adalah makna yang lagi tepat. Mereka kata nanti matahari itu akan dekat dengan kepala kita sebatu dua. Manakala yang berpendapat bahawa dah makna yang kedua lagi tepat, iaitu amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain, batang besi yang orang guna untuk celak mata. Maka mereka ambil keputusan mengatakan bahawa matahari itu nanti akan dekat dengan kepala kita sejengkai dua. Ya Rabbana. Tuan-tuan, nak hidup lagu mana tu di padang mahsyar? Dekatnya matahari dengan kita. Sebab itulah dipanggil hari qiyau. Hari manusia terjerit-jerit, terpekik sana, terpekik sini. Panas ni matahari ni. Ustaz, kita yang sembahyang, kita yang elok-elok dengar kuliah ni agak-agak terlibat sekali kan kena Ustaz? Dah. Tuan-tuan jangan risau pula. Jangan pula tak tidur malam-malam ni. Pasal kita cerita pasal itu, macam mana hidup. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala asingkan kita duduk di bawah arash dia. Sebab Nabi kata apa? Yauma la zilla illa zilluh. Hari kiamat, hari padang mahsyar, hari tak ada tempat nak selamat. Hari yang mana tak ada tempat nak minta perlindungan. Ataupun hari tak ada tempat nak berlindung. Illa zilluh. Kecuali yang selamat orang yang duduk di bawah lindungan Allah. Yang ni di bawah arash dia. So tuan-tuan, don't be worry lah. Be happy. Kalau kita jadi bagus, kalau kita jadi orang elok dan sebagainya, yang tak usah risau sangat. Ini semua sembang cerita pasal orang yang tak beriman kepada Allah, yang lawan Allah, yang lawan hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama, yang menentang ayat-ayat Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam mana tu nak hidup tu matahari yang dekat dengan kepala kita. Whatever lah kata Nabi tadi. Sama ada jarak dia sebatu dua ataupun sejengkai dua. Wallahu a'lam. Kan? Nabi pun tak cakap secara spesifik. Yang ni kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Whatever pun, tak kisahlah jarak matahari itu sebatu dua ke ataupun sejengkai dua. Yang penting lagu mana nak hidup macam tu. Yang 150 juta kilometer jarak dengan kita ni pun tak larat nak hidup. Tuan-tuan, hak matahari yang ada lah ni, kalau ikut dapatan, ikut kajian NASA. NASA ni hebat lah tuan-tuan. Mereka ni pakar tentang aero angkasa. Kaji bintang, planet-planet. Jarak matahari dengan bumi kita ni 150 juta kilometer.
Itu pun berapa ramai mampu kalau sekiranya hari kering, mati manusia bila air tak minum. Kita pernah dulu mengalami fenomena apa nama dia panggil El Nino. Dalam tempoh 3 bulan tu tak ada air. Hujan tak turun-turun, panasnya bukan main. Kami cikgu-cikgu sekolah ni pun disuruh budak-budak jangan ada aktiviti luar. Tak boleh ada main di padang, sokan apa semua, kena tangguh. Ya Rabbana. Ada pula yang meninggal pasal apa? Kena stroke haba, panas. Yang tu kita cerita yang tu matahari yang 150 juta kilometer. Yang ni kita nak sembang matahari yang duduk sebatu dua dengan kepala kita ataupun sejengkai dua dengan kepala kita. Sebab itu dipanggil hari kiamat Yaumus Sakhah. Hari manusia terjerit-jerit. Kalau bahasa kitab ni dia kata hari qiyau. Hari manusia qiyau sana, qiyau sini. Ya Rabbana. Tuan-tuan. Jadi masing-masing terpekik terlolong menyelamatkan dia. Saya teringatlah tuan-tuan bila sembang bab ni. Teringat cerita P. Ramlee, cerita apa? Seniman bujang lapuk. Kan Tan Sri P. Ramlee dia balik dating dengan Datin Datin Saloma, Puan Sri Saloma gitu. Kan dia punya girlfriend Saloma lah. Balik daripada dating tu, tengok turun je daripada taksi. Alamak cik, rumah terbakar. Tu dia apa bunyi waktu ketika mana rumah terbakar tu. Tolong, api, tolong. Inilah kiau. Sial. Tak apalah api di dunia, kita boleh lari ni. Matahari di akhirat ni, kita nak lari mana? Dia duduk atas kepala. Kalau api tu, kita boleh lari daripada dia. Dia duduk di sana, kita duduk sini. Kita jauh daripada api ni. Ni kalau matahari duduk atas kepala, nak lari mana? Pergi lari ke kanan, dia ada. Pergi lari ke kiri, kena panas juga. Lari ke depan, panas juga. Lari belakang pun panas. Buat apa pun dalam keadaan kepanasan di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita ni nak memilih jadi hamba Allah yang senang di padang mahsyar ataupun susah di padang mahsyar. Ulang. Tuan-tuan nak duduk di bawah arasy Allah ataupun tuan-tuan nak duduk di bawah matahari yang dekat dengan kepala. Kalau kita nak duduk di bawah arasy Allah, yang mana siapa yang duduk di bawah arasy Allah itu petanda orang yang selamat, ahli syurga. Maknanya pilihlah jalan yang betul. Ikutlah perintah Allah, jangan langgar perintah Allah, jangan buat segala larangan-larangan Allah, benda yang Allah Taala suruh sami'na wa ata'na, dengar patuh. Kita all out. Tak boleh nak buat benda sunat pun, benda wajib jadilah. Yang penting sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat tak tinggal, haji pi. Apa lagi? Aurat kita tak pernah buka depan orang. Ni yang wajib-wajib. Nafkah anak bini kita bayar. Tak buat jahat depan orang. Tak buat khianat ke orang. Tak dajai orang itu, jajai orang ini. Macam-macam. Jadi kalau kita pilih jalan yang agama kata, apa Quran kata, kita bersama dengan Quran. Apa Nabi kata, kita pun solid macam yang Nabi kata. Selamatlah. Tak semestinya nak kena jadi ustaz macam saya untuk selamat akhirat. Tuan-tuan jadilah orang macam tuan-tuan adalah ni. Tapi yang penting jadi orang yang beriman kepada Allah, taat perintah Allah dan langsung tak terlibat dengan larangan-larangan Allah. Tapi kalau nak jadi manusia yang susah di padang mahsyar, tadi jadi manusia yang duduk di bawah arasy Allah. Tapi kalau nak jadi manusia yang duduk di bawah matahari di padang mahsyar nanti, yang dekatnya, jaraknya, Nabi kata apa? Sama ada per sebatu dua ataupun sejengkai dua ni tadi. Jadilah manusia yang tak ingat Allah. Jadilah manusia yang langsung tak ikut perintah Allah. Jadilah manusia yang buat larangan Allah. Oh, benda yang Allah larang dia nak buat. Benda yang Allah Ta'ala perintah pula dia lawan. Kalau itu yang kita buat, bermakna
kita akan menempah susah di hari akhirat. Kita akan jadi manusia yang keyau tadi tu. Terpakik, terlolong sana sini dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat ya Allah sekalian. Bahkan sambungan hadis tu Nabi kata fatushiru homo syams. Oleh kerana dekat sangat matahari dengan kepala manusia ini, fatushiru homo syamsu. Matahari ni pisalai dia cukup-cukup. Ya Allah, tuan-tuan. Selama ni kita lihat hanya ikan kena salai. Hanya ayam yang kena salai. Orang buat ayam bakar, ayam percik, ikan bakar dan sebagainya. Sebut ikan bakar teliong Ini kan pula di padang mahsyar manusia yang kena salai. Fatushiru homo syamsu. Maka Allah Ta'ala suruh perintah matahari ini salai depa ni cukup-cukup. Fayakununa fil ardi kaqadari a'malihim. Maka berlakulah banjir yang dipanggil banjir arak. Ain raqaf. Banjir arak ni maksudnya apa? Iaitu banjir yang terhasil daripada ayak badan manusia tu sendiri. Yalah, kan kena salai. Lagu mana ayam yang kena bakar, ikan kena bakar. Apa ayak yang turun daripada tubuh mereka ni? Ayak lemak mereka kan? Lagu kita nantilah. Di padang mahsyar ada manusia yang kena salai, yang mana ayak tu luruh jatuh turun. Kakak dari a'malihim. Akhirnya ayak yang datang daripada tubuh manusia yang kena salai ni tadi, fayakununa fil ardi kakak dari a'malihim. Menjadi banjir pula di padang mahsyar. Dahlah matahari hampir dekat dengan kepala kita. Di bawah kaki kita ni pula terjadinya banjir. Banjir yang mai daripada ayak badan manusia sendiri. Yalah tuan-tuan, dahlah matahari yang dekat. Lepas tu duduk berimpik-rimpik. Kita pun tak tahulah berapa lebar, berapa luas kawasan padang mahsyar. Yang ni jangan tanya saya. Saya pun tak tahu berapa lebar, berapa luas kawasan padang mahsyar. Tapi yang kita dengar apa dia? Manusia di padang mahsyar akan berpijak antara kaki sama kaki yang lain. Kaki yang kena pijak kaki lagi satu. Kaki yang kena pijak lagi satu. Kaki yang pijak lagi satu. Sampai tak tahu siapa last kali kat bawah. Fayakununa fil araqi kakadari a'malihim. Berlakulah banjir arak ni tadi. Banjir yang datang daripada peluh manusia ni. Kakadari a'malihim. Ikut kepada kadar jahat mereka dulu. Allahu Akbar. Ini siapa punya suruhan, arahan? Ini arahan daripada Allah. Allah lah yang mengarahkan ayak ni supaya naik takat mana. Alah, macam tuan-tuan tengok cerita tsunami lah kan. Peristiwa tsunami tu kan, masjid, rumah-rumah Allah Ta'ala ni semua selamat. Tok Pekong, kuil Hindu semua jahanam ganap habis. Segala rumah urut, hotel ke apa semua jahanam habis. Apa bangunan ganap habis. Tengok tutup rumah Allah ni, masjid ni elok aja. Tu siapa yang kerja tu? Ada ayak kena ke bangun. Ada bangunan yang kena ayak. Ada bangunan tak kena ayak. Oh, bila main ke masjid, masjid tak kena pula. Ini arahan daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh buat benda tu di dunia, Allah Ta'ala juga boleh buat benda yang sama di hari akhirat. Fayakununa fil araqi kakadari a'malihim. Ayak tu akan naik ikut kadar jahat mereka. Faminhum may ya'khuzuhu ila aqabah. Ada yang banjir tu yang naik sampai buku lali. Jahat. Tapi taklah jahat semana. Taklah jahat macam yang teruk sangatlah. Orang kata jahat orang kampung. Jahat orang kampung ni curi derian, musim derian, curi derian. Dah habis musim derian pula, curi pula sekerap getah. Ataupun curi apa lagi, kasut orang di masjid, curi motor ke apa semua, curi tandan pisang, curi pisang orang, dan macam-macam. Kan? Faminhum may ya'khuzuhu ila haqwai. Ada pula yang banjir tu naik takat lutut. Ni jahat lagi. Dia dah puas dah mencuri barang-barang kampung,
benda-benda kampung, dia masuk rumah orang, dia masuk kedai orang, dia masuk masjid. Bukan setakat rumah orang aja dia masuk, dia curi. Rumah Allah pun dia nak curi juga. Habis. Faminhum man ya'khuzuhu ila haqwah. Oh sorry. Faminhum man ya'khuzuhu ila rukbatai. Okey, tadi buku lali, lepas tu naik pula kalau jahat lagi naik takat lutut. Faminhum man ya'khuzuhu ila haqwah. Kalau jahat lagi dia naik pula takat pinggang. Dia dah bosan dah curi masuk rumah orang, rumah Allah ke apa semua. Dia rompak bank pula. Naik lagi. Kan? Faminhum man yuljimuhu iljama. Ada yang banjir peluh tu pula naik sampai iljam. Iljam ni maksudnya sampai ke rahang dia. Rahang ni maksudnya pertengahan telinga. Walhal ada disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata ila ansafi azanihim. Sampai pertengahan telinga pun ayak banjir itu di padang mahsyar tu boleh naik. Ini semua ikut kadar jahat mereka. Maknanya orang yang naik sampai ke telinga ni, dia punya banjir peluh tu, kan? Banjir badan, ayak badan orang ni, dia naik sampai ke telinga. Maknanya jahatnya bukan kepalang lah. Hak jenis lawan Tuhan, hukum Allah. Dia bukan setakat jahat, mencuri, merompak ke apa semua. Oh, dia pergi cabar pula. Kalau betul lah aku buat ni hang tak suka. Kalau betul lah aku buat ni tak betul. Turunlah azab kat aku. Dia cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melampau sangatlah. Muslimin dan muslimat ada rahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan macam mana keadaan manusia di padang mahsyar dengan matahari yang dekat tu. Lepas tu banjir pula sana sini. Sudah tentu akan berlakulah qiyau sana sini. Terpekik, terlolong. Jadi menjerit sana, menjerit sini. Ini semua keadaan ini dikatakan in waiting. Mereka dalam keadaan menunggu untuk dihisap oleh Allah. Ini bukan sembang cerita tentang api neraka lagi nah. Ini belum lagi sembang tentang api neraka. Ini baru sembang, baru cerita tentang padang mahsyar. Seksaan-seksaan di padang mahsyar. Bayangkanlah tuan-tuan, berapa umat manusia yang akan duduk di padang mahsyar. Baiklah, katalah umat Nabi Muhammad lah yang akan dipanggil dulu untuk hisab. Umat Nabi Muhammad pula berapa? Start daripada zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman salafus salih, kemudian sampailah zaman kita ni. Berapa jumlah, berapa umat tu nak kena tunggu. Lain kalau di padang mahsyar ni ada nombor. Kan? Kita pergi post office, ada nombor untuk kita menunggu. Nombor sekarang ni 100. Nombor kita pula 150. Danlah perkenal roti canai kata tarik dulu. Ni kita tak tahu di padang mahsyar bilakah kita punya turn untuk dihisap oleh Allah. Jadi kalau kita memilih jadi manusia jahat yang melawan Tuhan, sementara menunggu Allah Ta'ala panggil kita untuk dihisap, kita diazab oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah, oleh matahari yang dekat dengan kepala kita, dan juga dengan banjir peluh yang naik. Ada yang naik kita sebut tadi takat buku lali, ada yang naik takat melutut, ada yang naik takat pinggang, ada yang naik ke takat pertengahan telinga ataupun rahang. Kakak dari a'malihim, ikut kepada kadar jahat dan nakal mereka masa di dunia dulu. Itulah yang dimaksudkan sebagai yaumul sakhah, hari manusia qiyau sana sini, terpekik terlolong. Jadi tuan-tuan, saya tak boleh nak berapa lama dengan tuan-tuan lah. Malam ni tak boleh nak online lama sebab badan tak apa sihat ni. Tapi gagah juga sebab dah berjanji semalam kan. Gagah jugalah. Sebab tadi tak tahulah, penat sangat berkebun, lepas tu kena pula hujan sikit. Biasalah dah tua-tua ni mudah dapat sakit. Jadi badan tak apa segar. Jadi saya minta ampun, saya minta maaf. Jadi sebelum saya berunduk, saya nak bersuai kenal dengan tuan-tuan ni, Kak Hasnah Arsyad. Terima kasih kerana sharing. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Hasnah.
Baik, Makcik Hamidah Laji. Alhamdulillah. Lambat hadir Ustaz. Melaka clear. Alhamdulillah. Tak apa, Makcik. Saya pun start tadi lewat juga. Baik. Okey, baik. Mida Ibrahim, terima kasih bagi bunga kat saya. Allahu Akbar. Abang, esok kita. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, ana agak lambat masuk kelas. Patutnya jemaah dulu sampai sebelum Tok Guru sampai. Itulah adab kita dalam menuntut ilmu, betul tak Ustaz? Ya, betul-betul. Tapi kalau dah ada hal nak buat macam mana bang? Tuan Haji? Kalau dah ada hal, kita tadi baru lepas makan, ada hal lah itu kena buat. Rumah suruh beli minyak, apa nama, beli minyak masak lah, ubat nyamuk lah. Anak pula suruh kita ni pergi beli top up dia lah. Nama macam mana? Kan? Tak apalah. Okay, baik. Tenang good. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zah Taman Bertuah. Waalaikumsalam Kak Zah. Orang dekat je ni, orang Ipoh. Rosni Yusof, waalaikumsalam. Alhamdulillah dari KL hadir kuliah malam ni. Terima kasih Kak Rosni. Baik, seterusnya Pak Alang Idris kita. Alhamdulillah clear. Terima kasih banyak. Jadi itu sajalah santapan rohani untuk saya kongsi sama-sama malam ni. Tuan-tuan dapat saja video saya ni, tuan-tuan sila share. Supaya jangan biar saya dapat pahala seorang-seorang. Tuan-tuan nak dapat pahala macam saya, mudah aja. Tuan-tuan share lah ramai-ramai, banyak-banyak. Wallahu alam, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi